Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemudah cara kita pada pagi ni, Puan Amira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yang dimuliakan Puan Ros selaku pengurusi Gemma Nur Iman serta agen kuasa yang sangat produktif. Mudah-mudahan semua menjadi saham kepada kita, insya-Allah. Saham ilmu yang bermanfaat, yang walaupun kita telah meninggal dunia, insya-Allah nanti pahala tersebut akan terus mengalir pada kita. Itulah keberkatan orang yang menganjurkan majlis ilmu, dan bila yang mengajarkan kita dapat saham juga, insya-Allah. Mudah-mudahan pada kita juga yang mengikuti majlis ilmu ni, kalau kita dengar hari ni ada perkara yang menarik yang kita boleh share, sama ada kita share dekat dalam Facebook kita boleh share dalam Allahumma salli IG kita, ataupun tak sekurang-kurangnya kita sampailah kepada anak-anak kita. Tadi ibu ada ikut kelas kan, ada benda menarik lah nak ibu nak kongsi, nak dengar tak? Itu pun satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Dan bila orang lain pula menyampaikan kepada orang lain, masya-Allah, itulah ilmu yang tidak akan ada putusnya. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita, insya-Allah. Saya nak sambung pengajian kita, Allahumma salli, melalui kita buku biografi Al-Ghurra As-Salam. Kita sambung pada muka surat 81. Kita cerita sikit tentang bagaimana pernikahan Sayyidatina Khadijah bersama Nabi SAW, bagaimana pakciknya Abu Talib dan Sayyidina Hamzah pergi meminang ataupun rombongan meminang Sayyidatina Khadijah. Walaupun selama ni kita mungkin tahu tentang Allahumma salli alaihi wasallam, kita tahu tentang Sayyidatina Khadijah yang meminang Nabi SAW. Tak, Sayyidatina Khadijah hanya menyampaikan hasrat saja, ataupun dia dia memberitahu kepada pembantu dia Maisarah kan, dan Maisarah yang menyampaikan kepada seorang wakil tu namanya Nafisah kan, dan dialah yang bertemu dengan pakcik Nabi SAW, pakcik Nabi SAW. Okey, hari ini kita sambung pada surat 81. Kita tengok bagaimana pernikahannya. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah menjadi buah bibir seluruh penduduk kota Mekah. Sebab bukan Allah SWT, semua nak Khadijah. Semua memang nak Khadijah. Ialah sebab dengan hartawannya, dengan budi pekertinya yang baik, okey. Semua nak Khadijah. Tetapi Khadijah adalah jodoh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Keharmonian serta kerukunan yang didasarkan atas rasa kasih sayang dan saling hormat menghormati menjadi teladan bagi segenap penduduk masyarakat. Sebab itu kalau kita bincang tentang bagaimana pembinaan Daulah Islamiah, itu kerajaan Islam, dia bermula dengan fardu muslim. Iaitu kepribadian individu muslim itu mesti baik. Kepribadian muslim, individu muslim itu kena baik. Barulah dia akan jadi suami yang baik. Kemudian bila isteri pula, barulah dia jadi isteri yang baik, sebab dia memiliki kepribadian individu sebagai seorang muslim yang baik. Daripada kepribadian individu muslim yang baik ataupun dipanggil fardul muslim, dia akan terbina satu rumah tangga yang juga baik, iaitu dipanggil baitul muslim. Baitul muslim. Jadi bila dua orang yang baik duduk membina rumah tangga yang baik, dia akan jadilah rumah tangga yang baik. Jadi rumah tangga yang baik tu jadi contoh kepada masyarakat semua. Jadi masyarakat semua nak tiru rumah tangga ni, jadilah mujtama' muslim. Jadilah masyarakat satu masyarakat yang baik, Bila masyarakat jadi baik, tak payahlah kita nak ni, insya-Allah dia akan jadi daulah Islamiah. Dia akan jadi daulah Islam. Bila masyarakat baik, negeri itu akan jadi negeri yang baik. Negeri Islam, negeri Islam yang mengamalkan Islam yang terbaik.
Tu insya-Allah. Mak Jah, kita muka surat 81 insya-Allah. Waalaikumsalam Mak Jah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina pentingnya fardu muslim, kemudian kita ke Baitul Muslim, kemudian kita ke mujtama' muslim, yang mujtama' ni maksud masyarakat ataupun komuniti. Kemudian Allah SWT barulah akan tertegak namanya Daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah. Kerajaan Islam itu. Kerajaan Islam. Okay. Sebab itu Sayyidina Ali pernah berkata, kun daulatal Islamiyah fi nufusikum takun fi ardikum. Tegakkanlah daulah Islamiyah itu dalam diri kamu. Setiap diri kita ni kita kena cuba tegakkan undang-undang Islam, syariat Islam dalam diri. Takun fi ardikum. Nescaya akan tertegak atas muka bumi kamu. Betul. Betul, Nabi SAW adalah individu Muslim yang terbaik. Sayyidatina Khadijah juga adalah individu Muslim terbaik. Bila membina rumah tangga, jadi rumah tangga yang terbaik, yang menjadi contoh pada masyarakat. Kemudian daripada contoh masyarakat itu, semua nak ikut, jadilah mujtama' Muslim. Mujtama' yang terbaik, atau masyarakat yang baik. Akhirnya tertelaklah Daulah Islamiyah yang Nabi bina di Madinah. Sebab semua orang baik. Okey, macam tu. Betul. Jadi perkahwinan mereka dikurniakan dengan 2 orang putera, iaitu Al-Qasim dan Abdullah. Al-Qasim dan Abdullah. Okey. Dan 4 puteri. 4 puteri. Okey. Dan takdir Allah mengendaki 2 orang puteranya itu, iaitu Al-Qasim dan Abdullah, meninggal dunia dalam usia yang masih kanak-kanak. Kita pernah bincang masa di awal dulu kan, tentang kenapa Allah wafatkan Al-Qasim dan Abdullah dalam usia yang kecil. Sebab ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Ahzab ayat 40 nak membenarkan ayat ini. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad ini bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Walakin Rasulullah, akan tetapi Nabi Muhammad ini adalah Rasul Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi segala nabi. Jadi kalaulah Al-Qasim ataupun Abdullah ini membesar, remaja dan dewasa, takut timbul dakwaan bahawa Al-Qasim ataupun Abdullah mewarisi kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad ini adalah khataman nabiyyin, penutup bagi segala nabi. Bermaksud tak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad. Sebab itulah Allah mewafatkan Sayyidina Al-Qasim dan Sayyidina Abdullah dalam usia yang kecil. Kalau Al-Qasim dia umur dia 17 bulan. Okey. Dan Abdullah lebih sebulan je, 18 bulan, setahun setengah tepat. Inilah anak lelaki Nabi SAW, Al-Qasim, yang Nabi tunggu kelahirannya bila dia berkahwin dengan Khadijah. Anak itulah yang Allah ambil. Boleh kita rasa bagaimana hibanya Nabi SAW, bagaimana sedihnya baginda SAW, bagaimana terkilannya Khadijah, sebab Al-Qasim dia meninggal dalam keadaan dia sedang menyusu dengan Khadijah, dengan ibunya kan. Jadi bila bila anaknya dah tak ada kan, air susu tu dia akan keluar sendiri kan. Kemudian kalau tak ada yang menghisapnya mungkin akan sakit, terasa tak selesa, terpaksa curah, buang air susunya sebab tak ada siapa yang nak minum dan seumpamanya kan. Itu yang dihadapi oleh Khadijah. Tapi untuk membenarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, makana Muhammadun, Muhammad ini bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu. Walakin Allah, akan tetapi walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala nabi. Okey. Akan tetapi keempat puteri Nabi SAW, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah Zahra menjadi penghibur bagi keluarga bahagia ini. Walaupun anak lelaki Nabi SAW diwafatkan oleh Allah SWT, Nabi masih ada lagi anak perempuan yang membesar dan berkahwin. Macam contohnya Ruqayyah berkahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Bila Ruqayyah meninggal dunia, sakit, kemudian Nabi kahwinkan Ummu Kalsum, adik Ruqayyah, kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Sebab itu Sayyidina Uthman bin Affan dapat gelaran Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya mata Nabi SAW.
Kemudian Fatimah Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, yang berkahwin dengan Saidina Ali. Itu disebut tentang tu. Setelah menanggung penderitaan sakit yang begitu lama, ketika Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berusia 65 tahun. Ada riwayat kata 63 tahun. Ada riwayat kata 63 tahun. Sewaktu dalam keadaan sakit. Okey. Kalau kita bayangkan wafat Khadijah 65, jadi dia kahwin dengan Nabi SAW ada macam apa nama, Allahumma salli ala Muhammad. Betul lah kan, 60 macam tu lebih kurang kan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Sewaktu dalam keadaan sakit, Khadijah selalu ditemani oleh Rasulullah SAW. Selalu ditemani oleh Rasulullah SAW. Ya Puan Habiza, angkat tangan nak tanya soalan ke, silakan. Tak. Okey, tak apa. Kalau nanti ada soalan, nanti saya bagi ruang di akhir, insyaAllah. Okey. Perpisahan dengan Khadijah membuat Rasulullah terasa kehilangan orang yang sangat dikasihi. Sebab itu tahun itu dinamakan sebagai Amul Hazan, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Sebab yang pertama, dalam tahun yang sama, pakcik Nabi SAW yang pelihara Nabi daripada kecil, iaitu Abu Talib, wafat ataupun meninggal dunia. Meninggal dunia. Tambahan pula meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedih, Allah pujuk Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang engkau sayang. Ahbabta ni habib, hub. Maksudnya kau tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau sayang. Walaupun sayang Nabi SAW kepada Abu Talib ni adalah macam umpama macam ayah kandung dia sayang. Sebab dia itulah pelihara daripada kecil, susah senang bersama. Apa yang Abu Talib makan itulah yang dia makan. Kalau tak ada makanan, sama-sama lapar, sama-sama menanggung penderitaan, ya, sama-sama. Tapi Allahumma salli, itulah bila Allah ambil, itu Nabi sedih. Nabi sedih kan. Okay. Sebenarnya sebelum kewafatan Khadijah, Nabi ajak Khadijah, jom kita pergi ziarah pakcik saya yang sakit tenat ni. Kata Khadijah, tak apalah, abang pergilah sebab saya pun tak larat, saya pun sakit, tak larat, dia kata. Bila balik daripada ziarah Abu Talib, pakciknya, lepas pengkebumian, kemudian wafat dalam keadaan tak beriman pada Allah SWT, Nabi sedih. Balik tak berapa lama kewafatan pakciknya pula, Khadijah, isteri yang sangat disayangi itu, meninggal dunia di atas riba Nabi SAW. Di atas riba Nabi SAW. Nabi bila lihat tubuh badan Khadijah ni orang kaya kan, kita dah bincang kan yang awal-awal lah. Dia memiliki badan yang berisi, ya, makan-makan yang berkhasiat, makan-makan yang mewah. Kan? Tapi di akhir kewafatannya, yang hanya membalut tulang belulang Khadijah hanyalah kulit. Tak ada daging. Maksudnya kurus kering Khadijah. Kurus kering Khadijah. Ketika tu Nabi tenung wajahnya. Ingat dulu masa mula-mula kahwin dulu. Wanita hartawan ni, badannya macam mana, dia Allah SWT berisi sehat, tapi bila di akhir waktu dipangku, yang membaluti tulang hanyalah kulit saja, daging tak ada. Menitik air mata Nabi SAW ke atas pipi Khadijah. Dia kata, kamu menangis ke wahai abang? Dia kata. Lalu dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, sebab Nabi sedih tengok keadaan tubuh dia yang kurus kering kan. Lalu Khadijah pun berkata pada Nabi SAW, dia kata, wahai suamiku, wahai Rasulullah, dia kata, selepas aku meninggal ini, kalaulah boleh tulang belulang aku ni dijual, ada harga, kamu juallah dan jadikanlah keuntungan daripada jual tulang belulang aku ni untuk bantu Islam. Sebab Nabi tahu, sebab Khadijah tahu, sewaktu pemboikotan ekonomi, orang Islam walaupun tak ada makanan apa semua, tak boleh beli makanan, harta Khadijah lah yang membiayai semua orang Islam Mekah
selama 3 tahun pemboikatan ekonomi tu. Selama pemboikatan ekonomi tu. Sampai dah tak ada apa dah yang ada pada Khadijah hartanya, semua diinfakkan pada Islam kan, semua diinfakkan pada Islam. Sebab tu Nabi sedih, mengalir air mata Nabi SAW, jatuh menitik di atas pipi Khadijah, pipi Khadijah. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Khadijah kata, kalaulah boleh tulang belulang aku ni dijual, jual lah ya Rasulullah, dia kata, untuk bantu Islam. Andai kata tak laku untuk dijual, ambillah dan asahlah, biar dia tajam, jadikanlah senjata untuk mempertahankan Islam. Jadikanlah senjata. Ini yang sebab itu Nabi sedih sangat bila Khadijah wafat je, dua insan yang tempat Nabi mengadu masalah, tempat Nabi bergantung, tempat Nabi menumpahkan kasih sayang dan meraih kasih sayang, iaitu Abu Talib yang melihara Nabi daripada kecil. Kalau kita lihat kan yang perbualan Nabi SAW dengan Allahumma salli asmat dengan pakciknya Abu Talib kan, bila pakciknya tak sampai hati nak kata ni ada orang minat kat kau ni kan, pakcik cadangkan kau kahwin lah. Pakciknya bahasanya apa? Kau pun duduk dengan aku dah lama dah wahai Muhammad, dia kata. Kemudian pakcik pun bukanlah kaya, pakcik pun tak ada harta. Itu yang pakcik, yang Nabi kata pelik perkataan pakcik aku pagi ni, dia kata. Rupanya tanya pakcik sebenarnya ada apa, dia kata. Okey, ini sebenarnya ada seorang perempuan Mekah ni sangat berminat untuk jadikan kau sebagai suaminya, iaitu Khadijah. Maukah kamu kalau aku kahwinkan kamu dengan Khadijah? Apa jawapan Nabi SAW? Nabi kata kalau itu yang baik bagi pakcik, baiklah untuk aku. Jadi dia anggap Abu Talib ni macam ayah dia sendiri, kan. Kemudian dalam tahun yang sama juga Allah wafatkan Khadijah. Sebab itu dinamakan tahun itu adalah Amul Hazan, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Okay. Nabi sedih, Allah pujuk Nabi dengan itu yang berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi dibawa berjalan kan untuk melihat kebesaran Allah SWT. Sebenarnya nak pujuk Nabi. Okey. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, lihat kebesaran Allah SWT kan. Linuriyahu min ayatina, okay, untuk memperlihatkan kebesaranku ataupun kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sebenarnya adalah untuk Allah SWT untuk pujuk Nabi SAW yang sedang kesedihan. Okey. Kita sebut tentang tu. Okey. Suatu Khadijah wafat, Islam telah berjaya disebarkan hingga ke negeri-negeri Arab sekitarnya. Termasuklah Habsyah, ini Ethiopia, tempat hijrah pertama umat Islam. Okay. Khadijah wafat pada bulan Ramadan dan dikebumikan di Ma'la. Kalau ada kesempatan pergi Mekah, pergilah ke Ma'la kat belakang tu. Beliau wafat sebelum sempat menunaikan solat dan 3 hari sebelum kewafatan Abu Talib. Ada riwayat kata Allahumma SWT beberapa hari selepas kewafatan Abu Talib. Kalau ikutnya lah. Kalau yang saya tulis kat ni 3 hari sebelum. Sebenarnya kalau riwayat yang lain, setelah Nabi balik daripada menziarahi pakciknya, beberapa hari selepas tu barulah Khadijah. Maksudnya Khadijah yang terakhir, bukan Khadijah yang awal meninggal. Ini time ni rujukan yang saya dapat itu, tapi bila kita melalui perkajian kan, melalui perkajian akhirnya kita jumpalah yang lebih kuat macam tu insya-Allah. Tapi orang pun ada pendapat macam tu. Pada tahun inilah yang disebutkan sebagai tahun kesedihan. Meskipun Khadijah telah tiada, tapi dia tetap, ini Nabi SAW tetap hidup. Tetapi Khadijah tetap hidup dalam hati Rasulullah SAW. Okay. Kecintaan Rasulullah pada Khadijah tidak boleh ditandingi oleh isteri-isteri baginda SAW yang lain. Itu ada tadi yang menulis di ruangan komen tu. Patutlah admin Gemma Nur Iman, patutlah Nabi Muhammad sayang sangat kepada Khadijah. Okey. Kan kisah Nabi di Allahumma salli di Madinah, Nabi sering menangis seorang diri kan. Nabi sering menangis seorang diri. Sehingga sahabat tak berani nak tegur Nabi SAW. Nangis sebab apa? Tapi sahabat tahu
yang baginda SAW menangis kerana rindu seseorang di Mekah. Sebab Nabi pernah sebut, aku rindu seseorang di Mekah. Tapi sahabat tak tahu siapa yang dirindu di Mekah. Adakah tapi bila pembukaan kota Mekah, Nabi sampai ke Mekah waktu pembebasan ataupun Fathul Mekah, Nabi berdiri di hadapan satu makam dan Nabi menangis. Nabi mengalirkan air mata ketika itu. Barulah sahabat-sahabat tahu bahawa yang Nabi rindui seorang di Mekah itu, kalau kita biasa kita aku rindu seorang kat Mekah ni, kita akan cakap mungkin orang tu masih hidup lagi kan. Nabi rindu siapa Nabi rindu semua sahabat tak tahu siapa yang Nabi rindu kan. Sebab biasa kalau kita rindu orang tu hidup lagi. Aku rindu seseorang di Mekah, kata Nabi SAW. Aku rindu seseorang di Mekah. Jadi sahabat tertanya-tanya siapa yang Nabi rindu seorang di Mekah tu. Bila Nabi sampai pada pembukaan kota Mekah tu, Nabi berdiri di hadapan satu makam. Itulah makam Khadijah di Ma'la. Nabi menangis. Nabi menangis. Boleh ke Nabi menangis kat kubur? Bukanlah menangis meraung-raung. Menangis mengalirkan air mata kan boleh. Tak ada masalah pun. Bukanlah menangis orang tanpa pipi tu yang tak boleh. Menangis di kuburan. Kalau menangis kat kubur, rindu dengan mak kita, rindu dengan ayah kita, kan boleh. Memang itu tak boleh ditahan-tahan. Tak boleh ditahan-tahan. Akan keluar sendiri. Kalau ziarah kubur mak kita yang dah tak ada, kita sebut Mi ataupun sebut mak, tak dapat raya dengan mak tahun ni, rindunya masakan mak, kan mengalir mati kita. Adakah salah? Tak salah. Okay. Jadi Nabi SAW menangis ketika itu, barulah sahabat-sahabat tahu bahawa seseorang yang Nabi sangat rindu di Mekah itu adalah Khadijah. Itu adalah Khadijah. Okay. Meskipun Aisyah merupakan isteri yang paling muda, tercantik dan sempurna, tapi dia sendiri tidak pernah merebut keutuhan cinta Rasulullah SAW. Semalam saya kuliah subuh di sinilah di Bandar Seri Putera ni. Adalah pengurusi masjid tu, dia pensyarah kuis kan. Jadi kami pun bincanglah tentang Khadijah, tentang Aisyah, apa hikmah dia sebut. Saya dapat ilmu dengan perkongsian sambil sarapan semalam. Dia kata hikmah Aisyah kahwin dengan Nabi SAW pada usia yang kecil, pada usia yang muda, 6 tahun, bersama ketika umur 9 tahun. Dia sebenarnya Allah dah takdirkan dah seusia itu. Kenapa? Sebab Allah SWT hanya Aisyah saja boleh meriwayatkan hadis berkaitan dalam rumah Nabi SAW. Dalam rumah Nabi SAW. Sahabat hanya boleh kisahkan ataupun riwayatkan hadis di luar rumah. Macam kata Aisyah, Nabi mandi bersama dengan Aisyah kan. Siapa boleh riwayatkan? Sahabat tak pernah mandi dengan Nabi kan. Jadi yang pernah mandi dengan Nabi Aisyah. Jadi Aisyah boleh riwayatkan bagaimana kata Aisyah, aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi SAW. Nabi seorang yang sangat pemalu. Siapa yang boleh cerita? Aisyah. Okay. Kenapa Aisyah dia Allah ditakdirkan oleh Allah kahwin muda dengan Nabi SAW? Sebab memang Allah nak beri hadis Nabi yang banyak kepada Aisyah. Satu, itu Aisyah ni menjadi perawi hadis ni, perempuan yang paling banyak kan. Kemudian tempoh hidup Aisyah ni dia sampai ke zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman. Okay. Jadi siapa yang boleh cerita pada ni? Aisyah lah boleh cerita tentang Nabi SAW di rumah macam mana akhlak Nabi sebagai seorang suami macam mana. Itu hikmahnya kenapa Aisyah kahwin dengan Nabi SAW dalam usia yang kecil. Itu semua takdir Allah SWT. Kita jangan petikai tentang itu. Kita jangan petikai tentang itu. Okay, doakan saya dalam usaha. Saya pernah present benda ni di Radio Akim. Saya punya slot di Radio Akim dah habis dah. Tahun lepas dah habis. 3 tahun saya bersiaran tentang rasional sunnah Nabi SAW. Kalau ingat lagi setiap hari Rabu pukul 10 pagi kan. Okay, Allahumma salli ala Muhammad. Saya propose satu lagi program, iaitu biografi agung Rasulullah, biografi agung ni lah, biografi agung Rasulullah SAW. Tapi dia punya tagline dia suatu penjernihan. Suatu penjernihan. Sebab saya nak contohnya kelahiran Nabi SAW, saya nak bawa semua. Siapa yang kata 9, siapa ulama kata 9, siapa ulama kata 12, siapa ulama kata 11. Saya nak bawa semua tu untuk menjernihkan. Tapi saya tak
Beritahu mana yang lebih tepat. Tak, kita nak jernihkan. Biar tahu, ada perselisihan pendapat tentang tarikh lahir Nabi SAW. Okay. Tarikh wafat Nabi SAW. Ada juga yang berselisih pendapat tentang umur Nabi ketika wafat. Kemudian Khadijah, umurnya ada perselisihan tentang tu. Tak apa, bawa je semua supaya masyarakat tahu. Akhir masyarakat tahu ada pendapat tentang umur Aisyah ni. Jangan bergaduh lah. Jangan bergaduh lah. Itu hasrat saya, insya-Allah. Saya pun dah bentang itu pada penerbit. Okey, nanti tunggulah ada rezeki, kalau ada slot yang kosong, dia akan ni lah. Okey, insya-Allah. Itu sebab tuan-tuan. Okay. Meskipun Aisyah merupakan isteri Nabi yang paling muda, tercantik, sempurna, tapi dia sendiri tidak berjaya merebut keutuhan cinta Rasulullah SAW pada Khadijah. Jadi Nabi adil ke Nabi macam tu. Adil lah, sebab kasih sayang ni kan Allah sebut dalam Al-Quran kan, kasih sayang ni kamu tidak akan boleh berlaku adil dari sudut kasih sayang. Memang kita manusia takkan boleh adil. Okay. Kita dengan anak-anak pun sebenarnya, kalau anak yang malas kan, kita sayang, belikan barang. Okay. Tapi kalau tanya mana yang lebih sayang, mulut je kita kata sayang semua, sama, rata, tak ada. Sebenarnya tak. Allah dah tahu dah, manusia dia takkan boleh adil dari sudut kasih sayang. Okay. Jadi Allahumma salli alaihi, kalaulah Nabi, boleh Nabi kata tipu dalam rumah tangga pada isteri untuk kebahagiaan, untuk keharmonian rumah tangga, boleh. Contohnya kalau Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, antara aku dengan Khadijah siapa yang kau paling sayang? Nabi kata, ya kamulah yang aku paling sayang. Tapi boleh tak? Boleh, tapi Nabi SAW dia takkan bohong. Takkan berbohong. Itu memang sifat Nabi lah. Kalau kita bohonglah sikit. Bang, saya ni dah diet ni, dia kata, dah diet ni. Kan? Sejak Ramadan, lepas tu sekarang ni pun makan sikit. Ada nampak turun sikit tak badan saya? Nampak kurus sikit tak? Kita tengok adalah sikit 0.005 meter. Macam ni je yang kurus, jari kelingking je yang kurus kan. Badan semua nampak dia kurus sikit lah. Okey. Tak apa, walaupun tipu tak apa. Tapi Nabi SAW tak. Nabi takkan tipu. Nabi tetap kata Khadijah yang Nabi paling sayang. Jadi sisi lain tak boleh lah nak ni kan. Itu dia sebut tentang tu. Pernah terjadi, ni seronok ni. Pernah terjadi di mana saudara perempuan Khadijah, adik Khadijah namanya Halah, menemui keluarga Rasulullah SAW. Ketika Halah berada di hadapan rumah baginda SAW, Rasulullah mendengar suara Halah ini sangat mirip dengan Khadijah. Sangat mirip dengan Khadijah. Seketika itu juga Nabi terkejut. Disangkakan suara itu adalah suara milik Khadijah. Kan? Tapi bila Nabi perasan itu Halah, bukan Khadijah, Nabi pun menyapa dengan suara keras, ya Allah, Halah rupanya. Halah rupanya. Ingatkan Khadijah. Walaupun Khadijah dah wafat, tapi terdengar suara macam suara Khadijah. Suara Khadijah. Rupanya adik Khadijah datang kepada keluarga Nabi SAW. Terkejut Nabi SAW. Nabi kata, ya Allah, Halah rupanya. Ingatkan Khadijah. Nampak sampai tahap tu kecintaan Nabi SAW kepada, rindu sangat tu. Rindu sangat. Masih terngiang-ngiang suaranya. Kan. Itulah, itu cinta Nabi SAW kepada Khadijah. Okey. Sehingga kan Aisyah sering lupa. Nampak? Aisyah ni cemburu, biasalah. Satu sifat keanak-anakan. Aisyah ni sifat keanak-anakan. Okay. Tapi bukanlah maksudnya Aisyah ni keanak-anakan dia tak uruskan rumah tangga. Tak, dia tetap uruskan rumah tangga. Dia dah matang dari sudut tu semua. Cuma sifat keanak-anakan tu masih ada lagi dalam diri Aisyah. Jadi Aisyah ni sering lupa menguruskan dirinya bila dia merasa cemburu terhadap Khadijah. Cemburu ni kan tanda sayang kan? Bukan kalau tak cemburu tu tak sayang, lantak lah. Ada orang beritahu kita, suami kita tadi makan tengah hari dengan orang lain, lantak je lah, nak makan tengah hari ke, nak makan malam ke, biar dia lah. Itu betul tak sayang lah. Tapi kalau kita kata
kita marah, kita cemburu itu sayang, tanda sayang. Jadi Aisyah ni sayang Nabi sangat, sangat-sangat sayang Nabi. Okey. Pada satu hari Aisyah berkata, bila Nabi SAW sering memuji Khadijah, memuji ni bukan suruh jealous. Kita kadang-kadang bila ni suruh jealous, kan? Tak. Sebenarnya suruh contohilah Khadijah, contohilah Khadijah. Lalu Aisyah berkata, nenek daripada Quraisy yang berpipi tembam dan gebu juga yang anda sebut. Yang kamu sebut wahai Rasulullah. Bukankah Allah telah memberi kepada kamu pengganti yang lebih baik? Ini dalam hadis riwayat Muslim. Okay. Mendengar perkataan Aisyah, Rasulullah berasa marah dan berkata, demi Allah, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik. Ada Aisyah nangis masuk dalam bilik, kunci pintu terus. Tak nak keluar rumah, tak nak keluar bilik. Masak pun tak nak. Sebab marah, kecil hatilah suami cakap macam tu. Kan? Demi Allah, Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik. Kalau sisi lain dah lari masuk dalam rumah, dalam bilik, empas badan dekat atas katil, nangis. Lepas tu kunci pintu, merajuk tak masak. Macam tu 2-3 hari tak masak kan. Aisyah tak. Dia tahu. Dan Nabi SAW kata, dia beriman kepadaku dikala semua orang mengingkari kenabianku. Okey. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina, dia membenarkan kenabianku sewaktu semua orang mendustai diriku. Dia membantuku dengan hartanya dikala semua orang tidak menolongku. Melalui dialah menganugerahkan anak kepadaku, tidak daripada isteri yang lain. Khadijah merupakan isteri Rasulullah SAW dan termasuk 4 wanita termulia sepanjang zaman. Okay. Tadi Aisyah tadi maksudnya bila dengar tu, Aisyah bukan akur tau. Kalau akur ni dia macam tak reda. Jadi Aisyah reda. Memang tahu dah bagaimana tebalnya kecintaan Nabi SAW kepada Khadijah. Jadi dia tak boleh cemburu. Dia akui. Sebab itu sebut tadi Aisyah ni dia sifat ke anak-anak kan dia ada lagi, biasalah kan. Kalau kita balik bawa hadiah satu je untuk anak kita, yang saya punya mana, Abi lupa nak belilah, nanti Abi belikan merajuk. Itu memang sifat ke anak-anak kan macam tu. Okey. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam sirah, ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi sering berlumba lari dengan Aisyah. Aisyah kata kadang-kadang Nabi menang dan kadang-kadang aku menang. Bila aku menang, aku tahu Nabi SAW sengaja dia kalahkan diri dia. Sebab nak meraihkan aku. Kadang-kadang Aisyah ni dia sering buka lansir, tengok orang anak-anak kat luar main. Sebab keinginan dia untuk main kat luar tu sama. Sebab itu Nabi tahu keinginan Aisyah. Itu Nabi layan dia. Belum berlari. Tu sebab dia kan. Itu Aisyah. Jadi macam itulah. Dengan sisi lain, Allahumma salli alaihi, tak ada Nabi macam tu. Belum berlari ke? Kalau ada isteri lebih. Seorang lelaki ada isteri lebih. Dia nak adil dengan isteri muda yang baru 20 lebih, kadang-kadang lari kan, jogging sama-sama kan pagi-pagi. Isteri tua janganlah cemburu. Awak jogging dengan isteri muda je tak pernah ajak saya jogging. Jogging dengan isteri tua kan, baru 2-3 langkah semput dah. Semput dah. Macam mana? Jadi adalah tempat dia. Jom kita jogging dekat mall. Jom kita jogging kat mall. Sukalah kan. Jadi kena pandai itu sebenarnya. Pinggan dan sakit lutut dah. Kan jadi insya-Allah. Jadi inilah seni sebenarnya rumah tangga, kena tahu. Isteri Nabi lain, Nabi tak panggil dengan panggilan Ya Humaira. Hanya Aisyah Nabi panggil Ya Humaira. Isteri Nabi yang lain, Nabi panggil Ummu Habibah, mak yang dikasihi, Ummu Masakin, mak orang-orang miskin, apa lagi tu kan. Itu gelaran-gelaran kepada isteri Nabi SAW. Tak panggil semua Humaira,
si pipi merah. Balik-balik isteri yang ni, ya Humaira, wahai si pipi merah. Cuba sekarang ni panggil suami panggil kita, ya Humaira, wahai si pipi merah. Tahulah, dia tahulah, dah tak merah lagi dah kan. Tahu dah kendur dah semua, dah berkedut-kedut dah, tahulah dia kata. Jadi marah pula. Tadi kita nak ikut Nabi panggil isteri yang Humairah. Tak sesuai lah. Panggil apa? Panggil lah panggilan dia sesuai dengan dia. Tu Okey. InsyaAllah ni. Jadi bagaimana Nabi SAW sangat sayang dan sangat cinta kepada Khadijah. Jadi Khadijah merupakan isteri Nabi SAW dan termasuk 4 wanita termulia sepanjang zaman. Nabi sering menyatakan bahawa 4 wanita itu adalah Maryam, puteri Imran, iaitu mak kepada Nabi Isa AS. Yang kedua adalah Asiyah, isteri Fir'aun yang beriman pada Allah SWT. Yang ketiga adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, itu isteri Nabi SAW. Dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra, Fatimah anak Nabi SAW. Okay. Jadi yang menjadi penghulu nanti di penghulu wanita di dalam syurga adalah Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Tapi orang yang masuk syurga, perempuan pertama masuk syurga siapa? Bukan Fatimah. Nanti yang ada kisah kan. Yang Nabi kata, Nabi SAW kata, dia itu adalah perempuan pertama yang akan masuk dalam syurga. Fatimah kata, bukan dia ke? Fatimah kata bukan. Jadi Fatimah nak tahu apa kehebatan perempuan ni sehingga Nabi SAW kata dia adalah orang pertama yang masuk dalam syurga, orang perempuan pertama masuk dalam syurga. Satu hari dia minta izin untuk datanglah nak bertamu kan. Jadi dia kata baliklah dulu, aku minta izin pada suamiku untuk benarkan orang luar masuk dalam rumah kan. Besoknya dia datang. Kebetulan pula Allahumma salli Fatimah bawa salah seorang daripada anaknya datang. Bila dia bersalam, dia buka pintu, dia kata alamak, dia kata Allah, saya minta izin seorang je, iaitu kamu tak cakap nak bawa anak, saya minta izin suami saya, kamu seorang je. Jadi baliklah dulu, besok malam ni saya minta izin dengan suami saya untuk bawa kamu dengan anak kamu, okay? Bawa masuk dalam rumah. Besok Fatimah datang lagi kan. Bila ni sedang berbual-bual, tak ada apa-apa kelebihan pun nampak kan, amalan ke apa kan. Tapi tiba-tiba waktu dah nak petang tu, tiba-tiba dia tergesa-gesa, macam bergegas. Dia pergi mandi, pergi tukar baju baru, tukar baju yang wangi kan, berwangi-wangian. Kemudian dia bawa satu cawan air dan satu rotan. Satu rotan. Lepas tu bila dia sibuk berkemas, sibuk mandi, berhias semua, Aisyah kata, kamu nak keluar ke? Minta maaf kalau kamu nak keluar. Dia kata tak, aku berhias, mandi, pakai baju cantik ni kan, pakai wangi-wangian ini, nak menyambut suamiku balik kerja. Balik kerja. Dan aku bawakan untuk dia air dan rotan. Jadi Fatimah tanya, kalau air tu aku tahu untuk menghilangkan dahaganya. Tapi kalau rotan tu untuk apa? Rotan tu untuk dia pukul aku kalau andai kata sepanjang peninggalan dia aku ada melakukan salah. Jadi macam tu kan. Itulah, sebab itulah Fatimah kata, oh memang layaklah dia orang pertama masuk dalam syurga Allah. Walaupun dia adalah penghulu syurga, penghulu wanita dalam syurga. Tapi itulah. Jadi ini semua boleh jadi motivasi pada kita sebenarnya. Motivasi kita. Balik suami tu janganlah bau minyak angin, bau minyak kapak. Baulah wangi-wangi. Kita kata orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi, hukumnya haram. Itu bila di luar. Rumah nak mandi minyak wangi pun boleh, tak ada masalah. Nak mandi, suami suka minyak oud, minyak apa nama, kayu gaharu. Mandilah dengan minyak kayu gaharu. Kan, itu sebenarnya untuk ni. Tahulah suami sayang kan, macam tu Okey, selesai insyaAllah. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid atas keimanannya, jasa-jasanya kepada baginda SAW serta agama Allah dan juga seluruh umat Islam di dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita untuk hari ini. Saya buka ruang sikit lah kalau ada soalan.
Bau tahu siapa, masya-Allah. Okey. Okey. Jadi ada soalan silakan. Tak ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Semua faham, semua mengikuti dengan khusyuk, semua mengikuti dengan hati yang membungkam rasa sedih kan, rasa terharu dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah kepada suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni insya-Allah kita akan Allahumma salli alaihi bincang tentang anak-anak Rasulullah SAW, daripada Al-Qasim sampailah yang terakhir Ibrahim bin Muhammad, anak daripada Allahumma salli, anak daripada Sayyidatina Maria Al-Qibtiyah. Kemudian kita akan bincang tentang anak tiri Rasulullah SAW. Nabi ada anak tiri, anak daripada Khadijah. Kemudian kita akan bincang tentang anak angkat Rasulullah SAW. Yang lepas kita dah bincang sikit dah, tapi kita akan bincang dengan detail lah, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua dan mudah-mudahan kita mampu untuk mencontohi Sayyidatina Khadijah. Tak mampu banyak, sikit pun jadilah. Bagi lelaki pula, kita sekongkongnya tak dapat banyak, sikit pun jadilah mencontohi akhlak baginda SAW, bagaimana dengan isterinya, bagaimana dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan fardul muslim, individu muslim akan melahirkan baitul muslim, akan melahirkan rumah tangga Islam yang bahagia. Daripada rumah tangga Islam tu menjadi contoh pada rumah tangga yang lain, akan terbinalah mujtama' muslim, iaitu masyarakat ataupun komuniti yang terbaik. Dan daripada komuniti terbaik tu akan tertegaklah satu daulat Islamia, satu ialah kerajaan Islam yang cantik, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada buka soalan dah Ustaz Itulah, alhamdulillah semua faham dan semua menghayati. Insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fiik. Terima kasih di atas kekongsian ilmu yang sangat bermanfaat hari ini, masya-Allah. Agak sedihlah dengan cerita kan ni. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Selepas ini kita ada Safazan bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen Sukuma Indah pada pukul 10.30 pagi hingga 12.30 hari, insya-Allah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gema Nur Iman. Ini saya mewakili Gema Nur Iman, mohon maaf kiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.